balik sekali. Benda ni. Lepas ni tengok siapa kita punya ikon seterusnya ni. Okay, bye. Terima kasih kepada anda yang kembali mengikuti ruangan jurnal Icon. Ya, bersama Aisyah juga Syarul dalam episod seterusnya ni. Bersama dengan seorang lagi Icon. Betul. Kali ini yang bergiat di lapangan perfilman. Betul. Ya, betul. Bersama dengan Datuk Paduka Syuhaimi Baba. Satu-satunya. Apa khabar, Datuk? Salam, khabar baik. Terima kasih jemput saya. Okay, Datuk, mungkin boleh ceritakan sedikit apa perkembangan terbaru Sekarang ini. Sekarang ni kami sedang sediakan konsep board kita untuk produksi epic, drama khas mengenai Kesultanan Johor Melayu Riau. Ya. Dan biasanya kita akan selalu relate kalau berkaitan dengan susuk Syuhaimi Baba ataupun Datuk Paduka Syuhaimi Baba. Biasanya orang akan selalu relate tentang filem-filem yang biasanya bukan mesra orang-orang kebanyakan lah. Betul. Macam filem-filem yang selalu kita dapat tengok, filem berunsur macam gangster, lawak, seram kan. Walaupun ada juga filem seram, Pontianak Harum Sindang Malam. Kenapa begitu sekarang ni? Saya rasa selalunya kalau membuat filem itu, kita akan cuba cari kesegaran, sesuatu yang original, supaya penonton ada banyak pilihan dan tidak bosan dengan apa yang bila dia tengok nama kita, dia kata okey, ni ada cerita lain, mungkin boleh tengok. So kita kena fikir juga aspek itu. Dan dari segi penceritaan juga, sebab saya menulis, jadi saya menulis mengenai kisah yang rapat di hati kita, supaya kita selanjutnya terpengaruh dengan persekitaran kita. Jadi kita menulis buku itu. Dan yang terbaru berkaitan dengan Kesultanan Johor ni, kenapa Kesultanan Johor kali ni? Saya masa membuat beberapa penyelidikan semasa di London untuk filem yang baru siap, saya terjumpa satu naskah dan membaca mengenai bagaimana Maxwell, Residen Selangor, telah terjumpa satu sajak yang ditulis mengenai Panglima Agung Melayu ketika itu, Raja Haji, dan sajak itu menghina Raja Haji. Jadi saya rasa hairan juga satu naskah begitu yang dituliskan. Bila saya tengok lagi, rujuk lagi, rupanya sajak itu menurut analisis Maxwell, sajak itu ditulis memang sengaja untuk menghina Raja Haji dan juga Sultan Ibrahim Selangor, sebab mereka menjadi ikon kepewiraan ketika itu yang menaikkan semangat orang Melayu melawan Belanda. Jadi untuk mereka tidak menjadi ikutan, mereka mengupah penulis ini menulis sajak itu dan menjatuhkan martabat kepewiraan mereka. So, ini satu psychological warfare. Bagi saya sangat menariklah perkara itu. Dan saya kira juga ini merupakan perlunya tanggungjawab pembikin filem tempatan khususnya untuk orang kata macam bagi respon sebalik apa yang selalu kita anggap atau apa kan. Betul. Okey Datuk, kita kembali kepada diri Datuk sendiri sebelum kita teruskan dengan karya-karya yang dihasilkan. Bagaimana Datuk membesar sebenarnya? Siapa Datuk Syuhaimi Baba sebelum menjadi seorang yang dikenali sekarang? Saya datang dari keluarga yang memang kaki wayang. Memang berminat. Kerana itu kecenderungan itu sekarang begini. Mungkinlah sebab datuk saya pun memang seorang fotografer yang dia belajar sendiri, ada dark room sendiri. Kemudian bapa saya juga peminat, memang minat tengok wayang. Semua keluarga saya termasuk saudara mara memang satu outing bila pergi tengok wayang. Kemudian saya semasa di Universiti Melaya, saya memimpin kelab filem di sana di Jabatan Kesusastraan Sastra Inggeris. Dan bila saya pegang filem tu, memang
like oh my god. Macam ada kononnya kita lah yang apa ni bila pergi ke menguasai actually keadaan saya tu. hanya pergi kedai cari title di distributor tu. Saya kata okey nak sewa yang ni dan tayang di universiti untuk penonton pelajar tengok. Selalunya kita ambil filem yang ada kena-mengena dengan buku yang kita kaji lah. So semua itu menjadi satu apa ni pengalaman yang terbawa lah lepas tu. Memang dari kecil saya memang hantu tengok wayang. Kadang-kadang memang kalau habis sekolah aja memang satu geng pergi Pawagam tengok wayang. Asyik tengok macam mana gambar ni boleh berlaku, macam mana boleh keluar gambar. Kami yang tengok bilik bilik untuk penonton tayangan tu, kalau boleh masuk kami pergi tapi tak dibenarkan. Dan bila tak ada duit kita pujuklah Amoy yang jaga tu bagi kita masuk free. Tunggu mengending. Bila dia kesian masuklah. So itu latar belakang saya yang membawa saya ke arah ini. Sebelum tu, adakah dahulu anda kalau menonton filem ketika zaman membesar tu tak prejudis kepada setengah genre filem? Maknanya pedal dia tengok semua cerita. Betul. Memang perkataan bedal tu betul lah sebab saya tengok filem Cina, India, filem Hindustan ke semua saya tengok cowboy, tapi memang tak miss lah kalau filem Melayu memang kami memang tengok. Memang berebut nak pergi tengok. Dan masa saya belajar juga, saya selepas universiti saya pergi ke London ambil kursus pembikinan filem. Memang saya semua duit simpanan saya belajar dan bekerja di sana. Semuanya ke arah membuat filem atau menghadiri bengkel filem oleh pengarah-pengarah terkenal di sana. Jadi kalau pengarah itu ada bengkel di Paris misalnya, kami akan naik gerabak, naik lori besar ramai cross channel tu, masuk hitchhike pergi semata-mata untuk dengar pengarah itu mengendalikan workshop dia. Dia macam tu sekali masa itulah kan. Sebab kami memang dalam peringkat di mana saya rasa pembikinan filem itu satu keajaiban lah dalam dunia kami kan. So itu yang menjadi dorongan kami. Okey, Datuk, kalau kita lihat antara banyak filem Datuk yang Datuk hasilkan, saya kira sangat berbeza sebab perkara-perkara yang fakta, sejarah diangkat, naskah tu diangkat menjadi sebuah filem. Bila kita dah lama dalam industri, kita kena cari kita punya tanggungjawab juga sebagai pembikin filem. Saya dah buat filem hantu. Ya, betul. Saya belum masuk komedi sebab saya tak pandai buat komedi. Orang bagi saya skrip komedi pun terus jadi serius bila saya edit. Dan bila sampai ke peringkat di mana saya rasa ramai yang generasi muda tidak tahu sejarah mereka, dan saya rasa ini satu perkara penting. Di mana-mana negara juga akan ada filem sejarah negara mereka. Dan di negara ini tidak ada. Jadi bila saya tengok semua orang okey dah ramai dah nak buat macam-macam, apa juga genre ada boleh dapat kan. Dan saya rasa mungkin di tengah-tengah itu kami perlu selitkan sedikit mengenai sejarah negara kita. Tapi agak berat juga genre yang dibawakan oleh Datuk. Berat sebab ramai tak berani buat. Sebab dia punya demand untuk membuat penyelidikan itu yang penting. Dan juga kita tak ramai penulis skrip layar lebar. Kalau boleh saya tak nak menulis. Saya hanya nak concentrate on pengarahan sahaja. Tapi saya terpaksa masuk ke dalam satu kaki masuk kepada penerbitan, jadi seorang penerbit sebab terpaksa kumpulkan dana. Kemudian saya mengambil alih tanggungjawab sebagai pengarah, dan sebagai pengarah kita selalunya kena menjadi leader, pemimpin yang boleh menimbulkan semangat kepada mereka yang bekerja dengan kita dengan menangkap imajinasi mereka. Jadi apa yang saya buat, mereka perlu ada berbaloi lah, mereka belajar dari situ. Bukan sahaja saya mengambil mereka supaya bekerja, tapi kami sama-sama bekerja. Itu yang kita selalu praktiskan lah. Ya, Datuk, saya sebenarnya mengikuti kata rentetan penghasilan filem Datuk sejak awal Selubung. Kemudiannya Ringgit Ke Sorga, dan single yang terbaru Tanda Putera. Tapi masih lagi tak berjaya untuk kita tengok.
Apakah alasan sebalik filem tu yang lagi tak ditayangkan? Bagi saya tak ada alasan. Saya membuat filem kan semuanya okey. Kita tak tengok dari sudut lain. Hanya bila kita buat filem tu sebagai pembikin filem. Dan bila saya buat filem ni, ini adalah follow up rentetan daripada saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh bangsa Cina yang mengatakan Mei 13 itu adalah satu pakatan konspirasi pemimpin seperti Tun Razak dan pemimpin Melayu yang lain. Dan bila saya baca, saya tengok balik tak ada siapa yang menjawab tuduhan ni yang saya rasa begitu dahsyat sekali. Mengkhianati seorang pemimpin yang sudah banyak berjasa dan dia tidak ada lagi untuk mempertahankan diri dia. Saya pun jadi sukarelawan lah. Saya volunteer untuk memperbetulkan supaya sebab ini penting dan bila golongan muda baca di internet, sebab buku ni banyak dibincangkan di internet, mereka senang percaya dan banyak saya tengok fakta yang bukan fakta tetapi dengan mudah dikatakan fakta. Ya, jadi saya rasa ni satu perkara yang berat. Tambahan juga saya memang secara individu meminati apa yang dilakukan oleh Tun Razak ketika itu dan Tun Ismail. Dan saya pada mulanya rancang untuk nak buat dokumentari mengenai mereka berdua. Dokumentari dalam bahasa Inggeris yang dipanggil Incurable Heroes. Setelah saya tahu mereka mempunyai rahsia yang mereka berada di ambang maut tetapi tidak berkongsi dengan orang lain. Dan bagi saya itu satu pengorbanan yang begitu besar sekali yang mereka lakukan. Jadi macam mana nak capture ni dan interpret ke dalam filem. Sebab bila kawan-kawan saya baca skrip untuk dokumentari tu, mereka hantar feedback. Ini memang style saya lah. Saya akan tulis, hantar pada siapa yang saya percaya. Mereka untuk hantar feedback yang jujur. Dan mereka kata, oh tak, you sayang jangan buat dokumentari, you kena buat juga filem cerita. So itu satu cabaran besar sebab kalau filem cerita skop dia lagi besar, penyelidikan lagi besar. Dan saya kena panggil tim saya dan semua mengeluh. Tapi bila saya cakap kenapa, okey kita buat sebab kita perlu betulkan benda ini. Macam mana juga kita kena betulkan. So itu sebab ambil masa pergi ke London buat research, balik ke sini dan hampir setahun kami mengumpulkan semua data dan dokumen sebelum kami buat interpretasi untuk cerita ini. Kemudian barulah kita masukkan dalam cerita itu. Antara cabaran-cabaran untuk mengumpulkan maklumat tanda putera ni, mungkin Datuk boleh kongsikan. Dia macam kalau kita baca buku Tengku misalnya, before and after Mei 13, ada sedikit perbezaan bila kita baca pula laporan Mageran NOC mengenai Mei 13. Kemudian kita baca pula rentetan daripada penulis wartawan antarabangsa. Berlainan mereka begitu jelas, mereka diskriminasi lah. Mereka memang tunjukkan mereka tidak suka pentadbiran kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin Melayu ketika itu. Dia orang memang prejudis. Bila kita tengok pula dokumen yang ada di London, jelas juga Pesuruhanjaya Tinggi, wakil-wakil negara barat ketika itu bermuka-muka, tetapi sebenarnya dalam penulisan mereka mengkritik pemimpin kita. Jadi bila kita baca tu memang sakit hati lah. Alah, hipokrit tu. Dan bila kita kumpul semua ini, sebagai pembikin filem, bila kita nak menulis, kita tak boleh buat macam dokumentari. Kan? Ini dokumen. Kalau dokumentari memang jelas straightforward. Tapi untuk filem, kita kena interpret dan hidupkan emosi-emosi yang dalam tu. Dan saya kena tahu kenapa saya interpret secara A dan bukan B. Untuk itu saya kena tahu semua dokumen-dokumen tu supaya saya dapat mempertahankan diri saya. Kalau orang tanya kenapa you buat macam ni, kenapa you buat macam ni, itu yang saya kena buat research banyak-banyak. Teruskan bersama kami di dalam program Channel Icon. Jangan ke mana-mana.